وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita berzikir dan berdoa. Seterusnya mempelajari kitab Bab Harap karangan Al-Alim Al-Allamatu Al-Jami'u Bainal Ilmain Al-Syari'ati wal-Haqiqah karangan Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Haji Abdul Samad Ibn Muhammad Saleh Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita teruskan lagi pengajian kitab kita muka surat 4. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Tanbihun ay hadha tanbihun munabbahun liman ghafala. Hadha tanbihun, ini satu peringatan, diperingatkan bagi orang-orang yang lalai. Kalimah tanbih kalau di dalam kitab fiqh adalah merupakan kalimah yang memperingatkan, kalimatul i'tina, supaya mengambil perhatian. Ia adalah membahaskan pembahasan yang sebelum ini yang tidak jelas. Maka selepas tanbih ini dia akan perjelaskan lebih detail. Ini adalah kalimah tanbih yang biasa digunakan di dalam kitab-kitab turas ataupun di pondok-pondok. Apabila disebut tanbih, hadza tanbihun munabbahun liman ghafala, ini ada satu peringatan, diperingatkan bagi orang-orang yang lalai. Kalimah tanbih. Tanbihun ay hadza tanbihun munabbahun liman ghafala, ini satu peringatan, diperingatkan bagi orang yang lalai. Lalai masalah tentang apa? Fi haqiqati taubah, iaitu pada hakikat taubat. Bermula ini hakikat taubat, menjagakan pada bermula ini tanbih, menjagakan pada hakikat taubat. Ketahuilah olehmu bahawasanya taubah itu ibarat daripada berhimpun 3 perkara. Di dalam Islam ini dia ada 3 kategori. Kategori yang pertama dinamakan taubah. Kategori yang kedua disebut al-inabah. Kategori yang ketiga al-aubah. Kadang-kadang kita dengar tubna ilallah wa anabna ilallah. Apa perbezaan tubna ilallah wa raja'na ilallah wa anabna ilallah? Yang kalimah wa adamna iaitu al-inabah, tubna taubah, wa raja'na rujuk kepada taubah juga. Dan ada kategori disebut aubah, ni'mal abdu innahu awwab, ni'mal abdu innahu awwab. Taubat ini disebut oleh ulama, taubat dihuraikan oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Kategori orang bertaubat ialah
tiap-tiap orang yang bertaubat kerana takutkan siksaan Allah, maka kategori orang ni dinamakan taubah. Macam kita ni, sebab apa kita kembali balik kepada Allah? Kerana kita takut diseksa oleh Allah Ta'ala. Kita buat dosa, kita cepat-cepat kembali kepada Allah sebab kita takut Allah mengazabkan kita. Maka kategori ini nama kategori taubah. Ini pandangan Al-Imam Qushairi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Risalatul Qushairi, meriwayatkan daripada Syekh Ali, Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala seorang ulama yang alim. Ketika mana beliau menghadapi sakratul maut, maka kelilingnya anak murid dia talkinkan dia. Talkinkan, la ilaha illallah, ajarkan tok guru. Tok guru kata la. Yang kedua pun la, yang ketiga pun la. Lepas itu dia pun menyebut kalimah la ilaha illallah. Syekh Ali menyapa, apakah kalian sebut kepadaku tadi kamu ajarkan? Anak murid dia kata, kami ajarkan Tok Syekh la ilaha illallah, melihatkan Tok Syekh dalam keadaan sakratul maut. Ketahuilah aku telah bergelut dengan syaitan dan iblis yang telah mengganggukan aku. Yang ini datang bawa air, yang ini datang rupa mak aku dengan ayah aku, suruh aku keluar daripada agama Islam. Aku kata, tidak, biar aku mati dalam keadaan kelaparan ataupun kehausan, aku tidak akan menggadaikan agamaku. Sekarang semua ni dah jauh daripada aku, maka aku telah dikelilingi oleh para malaikat, maka aku mengucap kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimah yang terakhir yang diucapkan oleh Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Justru itulah ulama banyak mengambil pandangan Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, termasuklah kitab Al-Imam Qushairi rahimahullah ta'ala, Bustanul Arifin li Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibn Jauzi, dan semua ulama-ulama banyak mengambil pandangan dan kata-kata hikmah kerana terbukti bahawa Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, Allah tunjukkan ketika menghadapi sakratul maut, ianya dalam keadaan mudah mengucap kalimah la ilaha illallah dan menghembuskan nafas terakhir. Kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala bahawa sesungguhnya taubat ini terbahagi pada tiga. Yang pertama taubah, yang kedua al-inabah, yang ketiga al-aubah. Al-aubah, taubat itu adalah peringkat awal, bidayah. Adapun inabah pertengahan, al-aubah peringkat yang ketiga. Maka orang yang bertaubat macam kita ni peringkat awal, kerana kita takutkan siksaan Allah, maka kita kembali kepada Allah, nama dia taubah. Yang kedua, barang siapa kembali kepada Allah, iaitu bertaubat kerana tamakkan pahala daripada Allah Ta'ala, maka nama orang ni inabah. Wa anabna ilallah, wa anabna ilallah, ini adalah kategori al-inabah. Wa man tama'a fi thawabi wad darajat fahuwa sahibul inabah. Sesiapa yang bertaubat kerana tamakkan, lobakan pahala dan juga kedudukan si Allah Ta'ala, maka orang ni nama dia inabah. Tubna ilallah wa anabna ilallah. Kita tak mula dengan wa anabna ilallah, kita mula dengan tubna ilallah pada peringkat yang pertama, wa adamna ilallah peringkat kedua, peringkat yang kedua. Mana yang ketiga pula dinamakan aubah, sahibul aubah, sahibul aubah. Adapun aubah iaitu mereka yang bertaubat selepas dia bertaubat menjaga segala perintah Allah, menjaga segala larangan Allah, bukan kerana sukakan pada pahala, bukan kerana takutkan siksaan, tapi kerana rindu dengan Allah, takut Allah murka. Maka kategori inilah kategori orang yang bertaubat. Peringkat yang pertama Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan surah An-Nur ayat 31.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertaubatlah sekalian kamu kepada Allah Taala wahai orang-orang yang beriman. Mana peringkat pertama taubat. Peringkat yang kedua ini para aulia dan wali-wali Allah, para muqarrabin yang dihampirkan oleh Allah kepadanya. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Kalimah anaba yunibu munib. Yang mereka yang takutkan Allah dengan beriman benda yang ghaib, datanglah ia dengan hati yang munib. Hati munib ialah mengharapkan pahala, mengharapkan kedudukan tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat para Nabi alaihi wassalatu wassalam, ni'mal abdu innahu awwab. Kalimah awwab ini adalah menunjukkan bahawa banyaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pahala, bukan mengharapkan darajat, tapi kerana cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerusi ayat Quran bahawa sesungguhnya taubat ni terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama taubat bagi orang-orang yang permulaan, iaitu taubat bagi seperti kita semua ni adalah namakan taubah namanya, iaitu at-taubah lil mu'minin. Kategori yang kedua dinamakan al-inabah taubat, tapi sifatul awliya was siddiqin. Kategori yang ketiga iaitu kategori sifatul anbiya wal mursalin. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim perbezaan di antara taubah, di antara inabah dengan aubah. Dengan aubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Zunnun Misri rahimahullah taala, seorang ulama sufi yang alim. Kalau kita pergi Mesir boleh ziarah maqam Al-Imam Zunnun Misri. Zunnun Misri dikatakan sebelah kubur Zunnun Misri itu ialah Rabi'atul Adawiyah, wallahu alam. Sebab Rabi'atul Adawiyah ni ada kata ditanam di Iraq. Jadi orang Mesir kata Rabi'atul Adawiyah juga datang ke Mesir. Memang ada riwayat dia datang ke Mesir. Ketika dia datang ke Mesir yang terakhir itu, maka dia meninggal dunia di Mesir. Maka ditanam ia berhampiran dengan iaitu Zunnun Misri rahimahullah ta'ala. Zunnun Misri rahimahullah ta'ala. Mana Zunnun Misri ditanam di sebelah kanan, adapun Rabi'atul Adawiyah ditanam di sebelah kiri. Tapi Rabi'atul Adawiyah ni banyak sangat perbincangan di kalangan para ahli ulama mengenai di manakah sebenarnya ia ditanam. Tetapi Zunnun Misri memang betul ditanam di Mesir. Zunnun Misri rahimahullah ta'ala bila ditanya tentang taubat, dia menjawab, taubat bagi orang awam bila taubat daripada dosa. Taubat bagi orang yang khawas ialah bertaubat disebabkan lalai ingat Allah, dia terus taubat. Dia lalai ingat Allah, dia taubat. Ini taubat orang yang khusus, orang yang dikhususkan. Yang pertama taubatul awam minaz zunub, taubatul khawas anil ghaflah. Jadi kita sekarang ni nak memfokuskan taubat orang awam. Taubat orang awam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, taubat itu ibarat daripada berhimpun tiga perkara. Ada tiga perkara. Yang pertama menyesal. Yang pertama menyesal. Keduanya meninggalkan dosa yang ditaubatkan daripadanya. Ketiga, cita-cita bahawa tiada kembali kepada umpama dosa itu. Nabi SAW bersabda, An-nadamu taubatun. An-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Ia merupakan rukun pertama. Rukun paling besar ialah an-nadam. Sebagaimana kalau dalam bab haji, al-hajju arafatu. Bermula haji itu ialah Arafah. Tak dapat wukuf di Arafah kerana dia merupakan rukun. Habislah tak dapatlah haji. Tak dapatlah haji. Oleh sebab itu diperingatkan bagi orang yang nak mengerjakan ibadah haji, terutama perempuan, jangan ia berihram dalam keadaan ihram bersyarat. Orang mengerjakan ibadah haji,
Kalau dia mengerjakan umrah boleh ubah bersyarat. Tapi kalau dia mengerjakan haji, jangan dia ihram bersyarat. Karena apabila dia bersyarat, sahaja aku berihram haji, sekiranya aku kedatangan haid ataupun terhabas, maka bertahlullah aku dengannya, dan aku berihram nawaitul hajja wa haramtu bihi, dan dia bagi syarat-syarat sekali, maka berhalallah aku. Tiba-tiba dia sampai ke Arafah, datang period ataupun datang haid, bertahlul dia, tak dapat haji, tak dapat haji. Sebab dia janji begitu, bertaklid. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam ni terikat pada syarat dia. Umrah betul, dia boleh tahlul, berhalal lah dia. Tapi kalau haji, kalau dia sampai ke Arafah, datang haid, halal dia, tak masalah dia. Dia sebab Arafah mesti dalam keadaan dia berihram. Itu perbezaan di antara haji dengan umrah. Perbezaan haji dengan umrah. Jangan nak buat syarat-syarat. Oleh sebab itu Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau perempuan itu dalam keadaan haid? Ya berihramlah. Kerana duduk di Arafah, di Muzdalifah, di Mina dalam keadaan haid pun boleh. Hanya yang dia tidak boleh ialah tawaf. Kerana tawaf itu as-tawafu salatun. Kerana tawaf itu adalah sembahyang. Kerana ia adalah seperti salat, ia memerlukan bersih, suci daripada haid dan nifas, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadam ini adalah merupakan paling besar. Kalau tak ada menyesal, maka tak sempurna. Menyesal macam mana huraian menyesal tu? Menyesal tu macam mana? An-nadamu taubatun. An-nadamu taubatun. Kata ulama tasawuf, maksud menyesal ini, menyesal itu ialah kerana hatinya terseksa dengan sebab dosa. Macam kita contohnya kita ni jadi menyesal, tak nak ulang lah, kerana terseksa. Katakan dulu zaman kita buah-buah kecil, masa budak-budak suka manjat pokok, mak kata jangan panjat, kita panjat juga. Sekali jatuh patah pinggang. Sampai sekarang terasa kesan. Contohnya taubat. Kalau nak ambil buah manggis, suruh orang ambil. Nak ambil buah rambutan, suruh orang ambil. Bang naik, dah terima kasih, aku dah tua, dia kata. Bukan masalah tua, masalah dulu pernah jatuh sampai patah pinggang. Dia menyesal dia, kenapa? Sakitnya Allah, lama merana, sampai sekarang terasa. Begitu juga dulu buah naik motor, jatuh, sekarang ni naik motor pelan je. Dulu orang kata, bang pakai topi keledang. Orang apa pakai topi keledang? Sekali dia jatuh, habis kepala ni. Sampai sekarang tiap-tiap bulan rasa macam pening, sakit kepala, kesan daripada jatuh, terantuk sebab tak pakai topi keledang. Sekarang ni nak pergi masjid walaupun dekat pakai topi keledang. Awak nak pergi Masjid Azim depan tu ya, pakai kopiah. Undang-undang pakai topi keledang. Undang pakai. Sebab apa tu? Sebab dia terasa pedih dan sakitnya. Begitulah orang yang melakukan maksiat, dia sampai terasa kepedihan dan sakit, itu sebab dia menyesal. Tapi kalau orang belum berasa bahawa dosa itu menyakitkan dia dan mensengsarakan dia, dia takkan menyesal. Justru itu ulama tasawuf menyebut an-nadamu huwa ta'allamul qalbi. Hati ini merasa sakit. Wa ta'allamul qalbi wa amrun daruriyun. Perkara yang daruri, yang tak boleh diajar-ajarkan dia. Kita sakit perut, boleh ajar sakit perut. Nampak sihat, ni sakit boleh diajar sakit perut, amrun daruri. Kita pun tak tahu macam mana boleh sakit perut. Makan sama dia, semalam pun makan itu, hari sebelum ni pun makan, tapi dia sakit. Begitulah orang yang melakukan dosa
Bila dia lakukan dosa, dia rasa sakit. Oleh sebab itu dia menyesal. Macam kita kata orang kita ni kan, kalau dah umur-umur ni tak boleh makan pulut. Teringin makan pulut kuning, makan sikit je. Dah tu dengan telur goreng makan. Tapi balik rumah berangin-rangin perut ni. Allah semak. Kita sikit je, taubat dah. Besok kalau nampak bila orang bagi teringin nak makan, tak jenis makan. Jeffrey dulu kuat makan tapai, sekarang tak makan. Tengok tapai, teringin nak makan, tapi tak boleh. Saya dah pantang dah, tak boleh. Sikit pun tak boleh. Sebab pengalaman dah, kerana makan tapai ni kencing sampai keluar darah. Taubat dia. Begitulah bagi orang yang melakukan dosa, dia sudah diberikan oleh Allah merasakan sakitnya dengan dosa itu, baru dia boleh menyesal. Kalau tidak, dia tak menyesalnya. Menyesal pun orang kata menyesal sampai belacan. Ta'allamul qalbi, itu maksud menyesal. Macam mana nak mengukur menyesal? Itulah yang disebut oleh para alim ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu wajiblah ia bertaubat. Kerana kalau dia meneruskan lagi dalam dia keadaan dia sudah sakit, dia teruskan lagi tak mau berubat, maka dia penyakit dia akan merebak. Sebagaimana kalau kita sakit, biar tak apa, ambil minyak panas urut-urut boleh. Ni sikit je ni, ambil minyak cakapak pun boleh. Mana lepas tu ada melarat yang lain, melarat masa duduk hospital, masuk air, masuk apa semua, itulah orang cakap mak makan ubat. Kalau orang lelaki ni, itulah ayah orang cakap makan ubat. Yalah, lain kali aku makan. Sebab apa? Sebab dia dah melarat. Begitulah kesan daripada dosa ini. Kalau kita tak cepat ubat dengan menyesal bertaubat, dia akan menyangkit. Justru itulah bertaubat itu hukumnya wajib dengan segera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesal. An-nadam. Jadi syarat taubat daripada melakukan dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ulama menyatakan ada 3 perkara. Kalau berkaitan dengan Allah, kita buat dosa, ada 3 perkara ini mesti dipenuhi bagi orang yang nak bertaubat. Yang pertama, hendaklah dia menanggalkan daripada melakukan dosa dengan segera. Dia kena, kalau dia buat dosa ni, kalau dia bertaubat, jangan buat, tinggalkan terus, jangan buat lagi dosa. Tak boleh tangguh. Kerana disebut dalam kitab tasawuf, sesungguhnya bala tentera syaitan adalah saufa. Inna junuda syaitan saufa. Sesungguhnya bala tentera iblis dan syaitan ialah akan buat itu adalah bala tentera dia. Kalau kita ni nantilah buat, maknanya syaitan sudah berjaya menghantar tentera dia kat kita. Maknanya kalau tentera ni dah ramai dekat kita dan dia sudah kepung, tak boleh lari dah. Maka oleh sebab itu ulama menyebut sesungguhnya bala tentera syaitan ialah kalimah saufa. Kalimah saufa, menyesal. Kedua, meninggalkan dosa yang ditaubatkan. Tinggal dosa. Orang yang meninggalkan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tak teringat dosa dah, itu tanda dia ni memang bertaubat. Dia bertaubat sampai tak ingat dan dia tak mau dah dengan dosa tersebut. Sebagaimana pandangan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, bila ditanya tentang taubat, katanya antunsia zambaka ataupun antansa zambaka, bahawa kamu sudah lupa dosa itu. Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan sampai tak teringat. Kalau kita teringat, kita jadi takut. Teringat jadi takut. Sekarang ni dah tahu apa teringat, dia jalan terus, dia beribadat, rasa seronok, rasa lazat beribadat.
Kalau terfikir lagi kepada ke belakang, flashback balik, menyebabkan dia jadi sangkut. Jadi sangkut. Ini pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau betul dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, Allah lupakan dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Kerana taubat yang sebenarnya, taubat nasuha, disebut oleh Al-Imam Al-Wasiti rahimahullah ta'ala, la tabqa ala sahibiha asaran minal maksiyati sirran wala jahran. Tanda orang yang bertaubat dengan taubat nasuha ni, bahawa tidak ada tertinggal sedikit kesan maksiat pada diri orang ni, sama ada tersembunyi ataupun ianya secara jelas. Itu taubat nasuha. Oleh sebab tu dah tak teringat dosa ni. Bila dia bertaubat memang bersih sebersih-bersihnya, tak adalah kotoran, dia dah tak teringat dah. Bahkan dia jadi lancar beribadat kepada Allah kerana hati sudah bersih, terpancar cahaya ke. Ini orang yang benar bertaubat. Oleh sebab itu rukun taubat yang kedua, meninggalkan dosa dengan segera. Meninggalkan dosa dengan segera. Dan seterusnya lagi, yang ketiga, cita-cita, al-azam. Macam mana nak sampai kepada azam? Sampai kepada azam, ulama tasawuf menyebut bahawa sesungguhnya taubat itu adalah merupakan nadam, menyesal. Bila dia menyesal, dia rasa sakitnya melakukan dosa tersebut, dia akan bercita-cita tinggalkan. Macam kita ni rasa sakit dengan penyakit tersebut, kita takkan ulang lagi dah. Kita takkan ulang. Kita kata aku serik dah. Ni kita dah berumur ni macam-macam makan ubat. Pergi jumpa doktor, doktor kata makcik makan. Hari ni makan, besok tak. Besok makan. Kenapa makcik tak nak makan? Ada orang kata kalau makan tiap-tiap hari ni nanti rosak buah pinggang. Rosak buah pinggang. Doktor jadi marah. Siapa cakap? Ada saya cakap. Dah orang lah cakap doktor. Makcik percaya cakap saya ke cakap orang? Kalau gitu. Kalau nak jadi sakit lagi teruk, jangan makan. Kita pun makcik kata, baiklah doktor, lepas ni makcik akan makan. Makcik akan makan. Kalau makcik nak rasa teruk, jangan makan lagi. Hari ni makan, besok tidak. Biar makan sikit. Dah taubatlah doktor. Sebab apa tu? Sebab dia rasa sakit penyakit tersebut, dia tak akan ulangi lagi. Berazam, kali ni ikut masa. Kali ni ikut masa. Sampai package ubat dia. Begitu. Masjid Al-Azim pun dia bawa. Lepas kuliah subuh, terus makan ubat. Kenapa? Kerana takut sakit. Berulang. Begitulah disebut oleh ulama, orang yang bertaubat daripada dosa, dia berazam tak mau lagi sebab dia dah rasa sakit kesan daripada melakukan dosa itu, menyakitkan dia. Dan sekarang dah sihat, dia tak mau lagi ulang. Itu baru dia dapat azam. Kalau tak, dia tidak akan dapat azam. Ini disebut oleh ulama, iaitu yabahasu al-azma ala tarki. Dia akan membangkitkan perasaan nak bersungguh-sungguh meninggalkan perkara tersebut. Maknanya kita belum rasa lagi begitu, belum memenuhi rukun taubat. Memang kita tahu rukunnya pertama an-nadam, menyesal. Kemudian kita memang tahu bahawa sesungguh rukun kedua tersebut meninggalkan dengan segera. Kemudian kita berazam. Mana dia bukti azam tu? Bukti azam, kerana kita belum dapat merasai begitu sakitnya kesan daripada dosa. Allahu Akbar. Ini disebut oleh para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, ulama tambahkan ad-du'a'u bi talabil auni minallah. Bukan setakat tiga ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah tolong kita. Kalau Allah tak tolong kita, tiga perkara ni tak boleh kita lakukan. Dan yang keempat, kata ulama, al-bu'du an kulli ma yuthiru raghbata. Mohon pada Allah Ta'ala supaya
kita ni dapat menjauhkan sesuatu yang menerbitkan rasa suka melakukan dosa tersebut. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita. Dan yang seterusnya kata ulama, huduru jalasatil ilmi, kena hadir majlis-majlis ilmu yang menyentuhkan hati kita ni supaya sentiasa berada dalam keadaan landasan yang sebenar. Dan seterusnya mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang yang soleh, duduk bersama orang soleh. Justru itu duduk bersama orang-orang yang soleh, kerana hati orang-orang yang bertaubat itu hatinya adalah lembut, hatinya adalah lembut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Adapun menyesal itu, Tok Syekh kita hurai satu persatu. Adapun menyesal itu, maka keluar ia daripada mengetahui dan ingat serta kuat yakin akan besar mudarat segala dosa. Bahawa bila dia menyesal, dia tahu dan ingat bahawa sesungguhnya dosa itu akan membawa kesan yang buruk kepada dia. Kalau tak diubat dengan segera, ia akan jadi parah. Oleh sebab itu dia menyesal, menyesal dengan bersungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh. Dan bahawasanya ialah yang mendindingkan antara seseorang dan antara segala barang yang dikasihnya, kerana dosa itulah menyebabkan terhalang ia. Dosa ni menyebabkan ia terhalang. Jadi kerana apa kita tak rasa seronok beribadat? Dosa. Dosa. Kenapa berat kita nak beribadat? Kerana dosa. Dia jadi semput kita. Dia tak bersih hati kita itu, tak terpancar nur. Tapi kalau hati ini bersih, oleh sebab itu disebut dalam ilmu tasawuf, kita kena ada ma'rifatullah. Disebut syumumul ma'rifah. Syumumul ma'rifah, matahari ma'rifah. Kalau matahari ma'rifah ini seumpama matahari yang terpancar. Kalau matahari yang terpancar, tak ada tersembunyi. Macam matahari terbit sekarang ni, semua kita nampak dah. Selipar kita pun kita nampak. Tadi gelap-gelap kita tak nampak. Sekarang ni kita nampak. Sebab dinamakan syumumul ma'rifah. Syumumul ma'rifah, matahari kalau terbit tidak akan ada yang menghalangnya. Begitulah syumumul ma'rifah kita kepada Allah Ta'ala. Apabila kita dah mendapat syumumul ma'rifah, maka tidak ada yang menghalang. Cahayanya sudah memancar sehingga kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ianya tidak ada yang menghalang. Ketika itu kelazatan, keseronokan, keenakan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ni tak rasa sedemikian rupa, kerana kita telah terhijab dengan banyaknya lapisan, sehingga kita ini tidak merasakan rindu kepada Allah, rasa seronok beribadat, kerana disebabkan dosa. Oleh sebab itulah dosa ini hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah bersihkan, supaya Allah bersihkan. Jadi orang yang bertaubat ini, dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada bertaubat kerana melakukan dosa, ada bertaubat kerana dia lalai, ada bertaubat kerana memandangkan kepada kebaikan dan ketaatan. Yang pertama, kategori pertama bertaubat kerana meninggalkan segala dosa. Sebab melakukan dosa dia taubat cepat. Ini macam kita. Kategori yang kedua, dia bertaubat, dia lalai ke Allah, dia taubat. Macam kita semang-semang dah tak ingat Allah, dia bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah.
Contohnya para wali, ramai di kalangan para wali yang disebut dalam kitab tasawuf, di antaranya Tanbihul Ghafilin li Imam Abu Lais Samarqandi berkaitan tentang dosa mengumpat. Ada di antara ulama-ulama yang hadir dalam majlis iaitu kenduri, orang mengumpat dia diam je. Balik rumah dia bersemayang tahajud daripada lepas isyak, dia tak tidur sehingga ke subuh, dan siang hari berpuasa 40 hari. Kenapa? Kena mendengar orang mengumpat. Dia rasa bersalah, sebab tak tegur dia. Dia kata, dah lah, tak payahlah nak ngata orang, kita pun belum tentu baik. Ataupun sekurang-kurang dia kata, aku tinggalkan, tak makan, aku diam dia, telinga ni pasang, telinga dengar begitu. Dosa. Berapa banyak dosa kita? Pernah tak kita merasakan bahawa itu dosa sehingga kita bertaubat, malam bersemayang sampai ke subuh, kafarahkan dosa, siang lagi berpuasa, kalau ada harta sedekah, kerana dosa mendengar orang ngumpat. Kita hari ngumpat. Sebab apa? Sebab hati belum bersih. Kalau orang yang hati bersih ini macam motor kita dah bersih. Jeffrey semalam cuci motor, hari ini hujan, tu tak ada bunyi motor dom tu tadi. Kalau dah cuci, ni hujan, dah tu kena lecah, oh balik, balik ambil kain lap, bagi kilat balik kan, tutup dengan tutup. Kalau nak pergi makan roti canai, sanggup jalan kaki daripada naik motor. Sebab apa? Sebab dia dah berkilat. Sebab berkilat. Begitulah orang yang hati dia bersih. Apabila telah tercela dia kotor, dia tak mau kotor. Dia rasa kotor ni, cepat-cepat taubat. Tapi kalaulah motor tu memang dah kotor, dia tak heran. Lantaklah dia kena taik kucing ke, kena kencing kucing ke, biasa. Itu begitulah hati. Kalau dia terlampau banyak kotor, biasa. Tapi kalau dia sudah bersih, dia akan rasa, ya Allah, rasa tak sedap. Kenapa? Tak puas hati dia. Kenapa ada sikit kotor dalam hati? Cepat-cepat dia beritahu. Macam mana cara dia taubat? Sehingga ulama-ulama ni malam beribadat sampai ke subuh, siang berpuasa, bersedekah, nak gilap-gilap. Dia barulah bila dia rasa tergilap balik, bercahaya, dia rasa kuat balik. Ini tak sampai tahap kita. Ini cerita wali-wali. Dapat dengar cerita wali pun cukup lah. Walaupun kita tak sampai tahap itu. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kategori yang kedua, bila dia lalai je, dia rasa berdosa. Kategori yang ketiga ni, dia bertaubat kerana dia memandang kebaikan. Dia rasa dialah hebat, dia rasa dialah bagus, dialah yang paling sempurna. Dia rosak. Siapa dia rasa begitu, pernah tak bertaubat? Ini taubat nama dia an ru'yatil hasanan wa ta'an. Dia merasakan bahawa dialah yang taat, dialah paling bagus. Kacau. Kalau dia terdetik dia rasa begitu, dia bertaubat, itu memang betul. Ini orang bertaubat kategori yang baik. 3 kategori ini disebut oleh ulama. Sama balik kita. Kenapa dia kata kalau dia tidak bertaubat, menyebabkan dia jadi rosak dia, mudarat pada diri dia. Serta pikirkan sangat dhaif diri dia. Kita ni adalah insan yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan oleh Allah Ta'ala manusia ini adalah lemah. Itu sebab dalam ilmu tasawuf, kalau kita baca kitab tasawuf, disebut al-faqir. Kalau kita baca kitab tasawuf karangan al-faqir ilallah, supaya merasakan kita lemah. Disebut kitab-kitab tasawuf iaitu majlis fuqara, kerana mengingatkan kepada kita semua berhajat kepada Allah. Kita tak ada apa, tak ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan billah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, billah bihidayatin minallah, dengan hidayah petunjuk daripada Allah. Kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan ini melainkan dengan Allah. Dengan apa? Kita nak makan, tak ada daya nak upaya melainkan dengan diizin oleh Allah dapat masuk makanan.
Makanan yang kita makan Allah izinkan. Allah izinkan kita boleh dapat masuk masjid. Itu sebab kita masuk masjid, kita baca doa, Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon padamu supaya dibukakan pintu rahmat, kerana masjid ini ialah rahmat. Supaya bila masuk masjid minta Allah bukakan pintu rahmat. Bahawa al-masajidu kulluha rahmatun. Sesungguhnya masjid-masjid Allah ini adalah rahmat. Oleh sebab itu kita minta awal-awal tadi masuk saja masjid, minta Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu rahmat, bukan satu, abwaba rahmatika. Maka bila Allah bagi pintu rahmat kita masuk tadi, Allahu Akbar, rahmat kesihatan, rahmat ketakwaan, rahmat Allah ampun dosa, Allah bagi keredaan, Allah beri kesembuhan. Rupanya rajin datang masjid, rajin mengaji ni, sakit kita ni jadi kurang. Ni kita semua ni kalau duduk seorang-seorang terasa menyucuk sini, rasa menyucuk sini. Tapi bila duduk majlis ilmuan, satu jam duduk, aku tu yang aku pelik tu, bila aku duduk majlis ilmu mengaji tak ada terasa sakit. Bila turun je tangga kan, kita sebenarnya kita tak sedar bahawa Allah telah memberikan rahmat. Allah telah memberikan rahmat. Maka carilah rahmat Allah. Maka bila kita doa saja Allah beri rahmat. Orang tanya apa ubat makcik ni dah sihat lutut ni, tak tahulah, tiba-tiba sihat je. Mungkin kau selalu panjat tangga Masjid Al-Azim, tapi selalu naik Masjid Al-Azim, baca doa, Allah beri rahmat. Tahu hilang aja, tahu sembuh. Ini rahmat. Itu sebab disebut oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab tasawuf, menyatakan bahawa sesungguhnya mohonlah rahmat Allah apabila kamu masuk masjid, kerana Allah telah akan membukakan pintu rahmat. Kamu tak tahu rahmat apa yang Allah beri. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kemudian dapat rahmat ni kita minta kerana Allah berterusan keluar masjid baca doa, Allah maftahli abwaba fadlik. Kita minta supaya Allah memberikan kurniaannya. Bila Allah bagi kurnia sampai bila-bila terusan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, terus lagi kita ni, maka hendaklah engkau banyak fikir dan ingat-ingat akan demikian itu, kerana bahawasanya ialah yang membawa kepada taubat. Kita bila fikir tentang mudarat bahaya ni, dia akan mendorongkan kepada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Kerana bahawasanya barang siapa yang fikir dan ingat akan demikian itu serta dengan kuat yakinnya, maka berasa pedih dan sakit hati dia. Hati ni rasa macam terseksa, rasa terseksa, maka iaitu dinamakan dia menyesal. Barulah rukun pertama dia akan rasa menyesal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa bertaubat kepada Allah taala. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ijlisu ila tawabin, duduklah sekalian kamu bersama orang-orang yang bertaubat, fa innahum araqqu afidatan, karena sesungguhnya hati-hati mereka itu mudah tersentuh. Kita ni tak tersentuh cerita bab neraka apa semua ni sebab kita bukan orang ahlu taubah. Kalau ahlu taubah yang telah kita sebutkan tadi, dia melakukan dosa dia bertaubat, dia lalai ingat Allah pun dia bertaubat, rasa dia hebat pun dia cepat taubat. Maka inilah nama hati orang yang lembut, sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sama akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan meridai pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي زبت من الحجر والصدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan permintaan kita. Allah rezekikan kita dapat ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya apakah yang kamu bawa balik daripada ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah, qulu raja'na bi kulli khairin. Kami pulang membawa berbagai-bagai jenis kebaikan. Kebaikan ini bukan untuk orang yang ziarah aja. Wajtama'al far'u wal usul, ianya melimpah sampai kepada furu' dan usul. Bapa ke atas usul, bapa, ibu, datuk, nenek ke atas ni usul. Furu' ni anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Maka dia mendapatkan keberkatan ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu hari yauman arakum yakunu idi. Satu hari aku dapat bertemu dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari raya yang paling bahagia. Kita sambut hari raya ni, sambut hari raya dah habis dah raya. Habis raya pun ada lagi hari ni buat jamuan raya. Tapi raya yang paling bahagia bila bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sentiasa baca qasidah ini, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita dan merezekikan kita dapat ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ziarah Nabi mendapatkan perantaraan wasilah untuk sampai kepada Allah taala, kemudian pergi mengerjakan umrah ataupun haji, insya-Allah disebut oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala dalam kitab Kashiful Saja fi Syarh Safinatin Najah, insya-Allah dapat haji mabrurah, haji mabrur dan juga umrah maqbulah wa mabrurah insya-Allah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau matikan kami sehingga kami dapat melihat pintu babus salam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau matikan kami sehingga kami dapat semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau matikan kami sehingga kami dapat minum air zam-zam di dalam Masjidil Haram. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau matikan kami sehingga kami dapat ziarah kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqam Ibrahim alaihi salam wa nashrab ma'a zamzam fi Masjidil Haram wa nazura habibaka wa nabiyyaka sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma yassir lana umurana مرّاحة قلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.